Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Diucapkan terima kasih kepada anda kerana sudi lagi mengintai-ngintai ke dalam channel ini. Kali ini kita akan membahaskan tentang kamikaze. Kamikaze ialah istilah bahasa Jepun yang asalnya diberi kepada sebuah taufan yang menyelamatkan negara Jepun daripada serangan Empayar Mongol dengan menghancurkan seluruh armada Mongol pada abad yang ke-13. Dalam penggunaan antarabangsa, perkataan kamikaze membawa maksud kepada pasukan tentera udara berani mati Empayar Jepun dan serangannya terhadap kapal-kapal kuasa-kuasa bersekutu pada tahun-tahun terakhir Perang Dunia yang Kedua. Ramai di kalangan masyarakat barat yang percaya bahawa istilah kamikaze yang digunakan oleh tentera Jepun untuk juru terbang. Namun, nama yang sebetulnya ialah Tokobetsu Kogeki Tai atau singkatannya Tokotai. Pasukan juru terbang serangan berani mati tentera laut pula dipanggil sebagai Shempu Tokobetsu Kogeki Tai. Unit serangan khas angin ketuhanan. Pihak penterjemah Amerika Syarikat tersalah catat transkripsi tulisan kanji bagi Shimpu sebagai kamikaze. Maka larisnya penggunaan istilah kamikaze sehingga diterima oleh masyarakat Jepun selepas perang. Sejarah. Setelah menyerang Pearl Harbor pada 7 Disember 1941, tentera laut dan tentera udara Jepun mengalami kekalahan demi kekalahan dalam beberapa pertempuran penting seperti di Midway dan Laut Filipina. Lebih-lebih lagi banyak kehilangan kapalnya, termasuklah hampir kesemua kapal induk pesawat udara, beratus-ratus pesawat pejuang dan keguguran ramai sekali juru terbang handalannya. Sektor perindustrian Jepun kekurangan sumber dan kurang berada berbanding perindustrian Amerika Syarikat. Oleh demikian, Amerika Syarikat lebih cepat menggantikan kapal dan pesawat yang hilang dengan yang baru. Padahal Jepun pula cuma mampu membuat sebilangan kecil, itu pun mutunya tidak memuaskan. Pada tahun 1943 hingga 44, tentera berikat semakin marah ke arah Jepun. Dalam pertempuran Laut Filipina pada 19 hingga 20 Jun 1944, tentera Jepun terpaksa berundur ke Filipina. Pada 15 Julai, Pulau Saipan, iaitu di Kepulauan Mariana Utara, ditawan oleh Angkatan Tentera Berikat, lantas memudahkan tentera udara Amerika Syarikat menyerang Jepun dengan menggunakan pesawat pengobom B-29 Super Fortress. Setelah jatuhnya Saipan, para komander tentera Jepun sedar bahawa pihak berikat seterusnya akan cuba menawan Filipina yang amat bernilai kerana terletak di antara lapangan minyak Asia Tenggara dan Jepun. Sekiranya kehilangan Filipina, pihak Jepun akan mengalami kekurangan bahan api untuk kapal-kapalnya. Pada 17 Oktober, tentera berikat mula menyerang Filipina dalam pertempuran Teluk Leyte. Naik Laksmana Takejiro Onishi bertanggungjawab terhadap tentera udara Jepun di Manila. Beliau memahami bahawa adalah mustahil untuk memenangi pertempuran kerana kekurangan pesawat dan juru terbang yang terlatih. Oleh sebab itu, beliau telah memutuskan untuk menubuhkan sebuah angkatan penyerang berani mati, iaitu unit serangan khas yang terdiri daripada sekumpulan 24 orang pelatih juru terbang yang bersukarela menyertai misi. Angkatan ini disusun atur menjadi 4 kumpulan, iaitu unit Shikishima, unit Yamato, unit Asahi dan unit Yamazakura. Keempat-empat namanya dipetik dari serangkap puisi berunsur patriotik karya pemuisi klasik Motori Norinaga yang berbunyi begini. Barang siapa yang bertanyakan sanubari Yamato, iaitu Jepun sejati, dari Shikishima, balasnya bunga ceri pergunungan yang harum pada sinaran pagi. Sungguh pun tentera Jepun dikalahkan di pertempuran Teluk Leyte, namun angkatan serangan khas pula mengukir kejayaan besar. Serangan kamikaze sulung yang dilakukan terhadap kapal Laksmana Tentera Laut Diraja Australia, iaitu HMAS Australia yang merenggut nyawa 30 kelasi termasuklah kaptennya Emily Dicey-Niles, serta menyebabkan ramai lagi yang tercedera pada 21 Oktober 1944.
Menjelang 26 Oktober, 47 buah lagi kapal berikat terkena serangan kamikaze. Kebanyakannya mengalami kerosakan teruk ataupun karam seperti kapal induk pesawat AS USS Sitchlow. Kejayaan awal ini meyakinkan para pemimpin tentera Jepun agar meneruskan serangan kamikaze. Maka ramai lagi juru terbang yang dikerah untuk menjadi pejuang kamikaze. Sepanjang bulan-bulan seterusnya, sebanyak 2,000 lebih pesawat melakukan serangan demikian. Apabila simpanan pesawat Jepun semakin berkurangan, maka dihasilkan model-model bermutu rendah untuk misi-misi ini. Misalnya, Nakajima Ki-115 Tsurugi yang diperbuat daripada kayu dan dilengkapi enjin lama yang terpakai. Selalunya, peralatan pendaratan digugurkan oleh juru terbang selepas berlepas supaya boleh digunakan oleh pesawat lain, memandangkan juru terbang akan mengakhiri hayatnya di dalam pesawatnya. Selain itu, juga dirancangkan rancangan serangan berani mati seumpamanya, termasuklah bom roket bermanusia, iaitu Ohka, dan torpedo kapal selam, iaitu Kaiten. Kemuncak kegiatan serangan kamikaze bertarikh 6 April hingga 25 Mei 1945 di pertempuran Okinawa atau Operasi Kikusui, iaitu bunga kekwa terapung, yang mana 7 gelombang serangan dilancarkan dengan lebih 1,500 buah pesawat kamikaze. Disebabkan tempoh latihan yang begitu singkat dan barisan pesawat yang kurang bermutu hasilnya, maka juru terbang kamikaze dijadikan sasaran mudah untuk juru terbang berikat yang jauh lebih berpengalaman, apatah lagi lebih kukuh pesawatnya. Namun begitu, pejuang kamikaze yang terlepas dari tembakan pembinasa pesawat dan serangan pesawat pejuang musuh berjaya menyebabkan kerosakan besar pada armada berikat. Sungguh pun kuasa berikat memenangi pertempuran, namun banyak sekali kapal dan tentera yang kehilangan akibat serangan kamikaze. Pada akhir pertempuran, sekurang-kurangnya 21 buah kapal AS dikaramkan oleh pejuang kamikaze, di samping juga beberapa lagi buah kapal pihak berikat yang lain, serta puluhan lagi yang rosak teruk. Beratus-ratus lagi pesawat kamikaze yang dibina untuk mempertahankan Jepun dari serangan terakhir. Bagaimanapun, berikutan penyerahan kalah Jepun pada 15 Ogos selepas diserang oleh bom atom di bandaraya Hiroshima dan Nagasaki, diikuti pengisytiharan perang oleh Kesatuan Soviet, tiada sebuah pun yang sempat digunakan. Kesan terpenting serangan kamikaze adalah menimbulkan rasa ketakutan di kalangan tentera berikat. Apabila kapal-kapal Amerika Syarikat memasuki pertempuran terakhirnya, para anak kapalnya amat menggeruni kedatangan pasukan pejuang kamikaze. Pada penghujung Perang Dunia yang kedua, tentera laut Jepun telah mengorbankan 2,525 orang pejuang kamikaze, manakala tentera udaranya pula keguguran sebanyak 1,387 orang. Mengikut perangkaan kerajaan Jepun, misi-misinya berjaya mengaramkan 81 buah kapal dan merosakkan lagi 155 buah. Di samping juga mendakwa bahawa serangan-serangan kamikaze inilah yang menjadi punca 80% kematian tentera berikat pada tahun-tahun penutup peperangan. Sumber-sumber Amerika Syarikat pula mendakwa bahawa tidak sebanyak kapal yang berjaya dikaramkan oleh pejuang kamikaze seperti yang telah didakwa oleh pihak Jepun. Apapun, mereka bersetuju bahawa kesan kerosakannya sungguh mendalam. Mengikut pada sumber tentera udara Amerika Syarikat, penyerang kamikaze mengaramkan 34 kapal tentera laut, merosakkan 368 kapal yang lain, membunuh 4,900 orang anak kapal dan mencederakan 4,800 orang lagi. Kepercayaan kamikaze. Ramai juru terbang kamikaze yang menawarkan diri mereka sebagai sukarelawan untuk misinya, lazimnya yang berusia semuda 18 hingga 24 tahun. Mereka mempercayai bahawa mati sambil menumbangkan musuh-musuh Jepun dan maharajanya yang adalah kematian yang mulia sekali. Begitulah rukun yang diamalkan sejak zaman samurai yang menitik beratkan rasa bertanggungjawab dan ketaatan. Kefahaman ini digelar sebagai giri, iaitu kewajipan, iaitu sebahagian tata kelakuan pahlawan Jepun sejak zaman pertengahan, iaitu Bushido. Ramai pemuda mengorbankan diri dengan rela hati kerana kepercayaan inilah serta cinta mereka kepada Ibu Pertiwi merupakan perkara-perkara terpenting bagi mereka. Buku panduan juru terbang Tokotai menyuruh para pejuang agar tidak memejamkan mata jika tidak tersasar pula. Di dalam detik-detik terakhir sebelum terhempas, juru terbang seharusnya melakukan seruan Hitsatsu ataupun serangan genting sekuat hati. Selain kerelaan demi negara, ramai lagi yang berbuat demikian gara-gara tekanan sosial. Sesiapa yang tidak menawarkan diri boleh dianggap sebagai pengecut dan pembawa aib. Terdapat sebilangan juru terbang profesional yang diarah agar melakukan serangan berani mati kerana harus taat kepada arahan dan bukannya demi kehormatan. Salah seorang juru terbang kamikaze yang terawal, iaitu Lieutenant Yukio Seki, menulis yang berikut selepas nyaris dipaksa agar menawarkan diri.
Masa depan Jepun menjadi tidak tentu jika terpaksa merupakan salah seorang juruterbang handalnya. Saya tidak akan menyertai misi ini demi Maharaja atau Empire, atau sebaliknya kerana saya menerima arahan. Sebelum bertempur, para pejuang menjalani upacara khusus yang mana mereka meminum sake dan memakan bobolan nasi. Selepas itu dikurniakan pingat dan pedang katana. Mereka memakai cekat rambut yang bertulis matahari terbit dan senibari, iaitu tali pinggang 1000 jahitan yang dihasilkan oleh 1000 wanita yang setiap satunya menyumbangkan 1 jahitan. Selalunya mereka membawa bersama surat ucapan doa yang ditulis oleh saudara maranya. Mengikut legenda, juruterbang muda yang menjalani misi kamikaze selalu terbang ke arah barat daya dari Jepun melalui Gunung Kaimun yang tingginya 922 meter. Para pejuang berani mati ini berpaling ke belakang untuk memandang gunung itu dan mengucapkan selamat tinggal kepada tanah air. Mengikut satu lagi kisah, para pejuang kamikaze menaburkan bunga-bunga dari udara ketika mereka melepas untuk misi terakhir mereka. Sesetengah tempat seperti Bukit Bukabahan di Rala Pengeterbang Kikajima dikatakan disaluti timbunan bunga biru yang mekar pada awal bulan Mei ketika itu. Sebilangan anggota tentera terpenting yang terselamat daripada peperangan mengecam rancangan kamikaze bertahun-tahun kemudian. Saburo Sakai, seorang juru terbang handalan zaman perang, berkata, "Kamikaze merupakan serangan mengejut menurut taktik peperangan zaman lampau kami. Serangan mengejut boleh berjaya sekali, mungkin 2 atau 3 kali. Namun, siapalah yang sebegitu bodoh sehingga mengulang-ulang serangan yang sama selama 10 bulan? Maharaja Hirohito pasti menyadarinya dan sewajarnya baginda bertitah agar berhenti." Terima kasih kepada semua. Sekiranya channel ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-subscribe dan di-share kepada rakan-rakan anda. Kita bertemu lagi pada video yang episodnya. Terima kasih.